insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين الحكمة، وافتح علينا من لدنا علما، كما فتحنا بسيد النبي بحق طه أبي الكونين وجد الحسنين أبي الباط والقسيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. Kita sambung lagi bacaan kita Ahadits Arba'in karangan bagi Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala bisanadil muttasil ila Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Pada kata dianya, qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talida amatu rabbataha wa an taral 'urata al-'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma انطلق فلبئت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Kita masih lagi dalam hadis yang kedua, yakni cerita tentang Jibril alaihi salam mendatangi Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, mengajarkan tentang agama. Yang telah lepasnya telah pun kita hurai pada rukun-rukun agama yang dinamakan Islam, iman dan ihsan. Lalu dijadikan oleh ulama kita sebagai mata pelajaran untuk mentafsirkan, untuk menghuraikan segala orang panggil mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada jawapan Nabi kepada Jibril alaihi salam, dijadikan mata pelajaran ilmu. Dipanggil ilmu usuluddin ataupun ilmu tauhid, ilmu aqaid, ilmu iman, ilmu aqaidul iman. Ilmu kalam mewakili pada menghuraikan makna bagi iman. Dan ilmu syariah, ilmu fiqh, ilmu apa? Ilmu fiqh, ilmu syariah. Apa lagi weh? Ilmu apa? Bagai-bagai nama lah yang diletak oleh ulama kita mewakili pada menghuraikan makna Islam. Dan ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf, ilmu ihsanuddin mewakili pada menghuraikan
mafhum daripada sabdaan Nabi SAW tentang ihsan. Maka hari ininya masuklah rukun agama yang keempat, iaitu hari kiamat. Lalu Jibril alaihi salam tanya kepada Nabi SAW, fa akhbirni 'anis sa'ah. Nabi Muhammad SAW, khabarkan, bagi tahu kepada aku tentang bilakah hari kiamat. Bila kiamat ni? Ini isyarat daripada Jibril alaihi salam. Segala iman, Islam dan ihsan yang kita kerjakan itu ialah hantarannya untuk hari kiamat, untuk mati. Kita semayang, kita puasa, kita sedekah, kita mengaji, kita belajar, kita mengajar, itu semua mestilah dikosak dengan betul untuk kiamat, untuk bekal hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendak tilik oleh kamu apa bekal yang kamu nak bawa pada hari esok. Yang hari esok sini hari kiamat. Maka bekalnya tidak ada bekalan yang lain melainkan bekalan iman, Islam dan ihsan. Inilah bekalan taqwa yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita berbekalkan dengan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekal olehmu dan sebaik-baik bekalan ialah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taqwa sendiri itu ialah pada maknanya menjunjung titah segala apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna taqwa. Jadi apa yang disuruh oleh Allah, yakni beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perkhabaran tentang malaikat, tentang kitab dan tentang segala orang panggil anbiya dan mursalin sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentang hari kiamat. Hari kiamat lagi akan depan ni. Ni. Itu orang panggil kiamat kubra, kiamat besar. Yang tidak ada seorang pun yang tahu bilakah waktu dan tarikhnya. Cuma yang pasti-pastinya ialah berlaku pada hari Jumaat. Maka hari ini hari Jumaat. Maka sebab itulah kita dilatih tiap-tiap kali hari Jumaat untuk berjemaah secara wajib. Tiap-tiap laki-laki yang akil lagi baligh, maka hendaklah dia keluar daripada rumah dia waktu zuhur untuk menunaikan solat Jumaat. Lebih-lebih lagi kalau dia tu ahli Jumaat. Kenapa hikmahnya? Supaya melatihkan kita ni nak berhimpun pada hari kiamat, yaumul jama'i, pada hari berhimpun. Baik. Lagi beriman dengan qada dan qadar, beriman tentang semayang, puasa, zakat, naik haji ke Mekah, menikah kahwin, menega-menega, pinjam-minjam, semua sekali mengetah negara. Ini semua ni dibawa oleh Nabi SAW juga. Dan beriman dengan Nabi, junjung titah, percaya dan mengakui dan mentaati segala apa yang disuruh oleh Nabi SAW, membersihkan hati kita daripada segala perkara yang negatif, yang tidak baik, dendam, benci, sengkau buruk. Ini semua ni mesti dikokok keluar, mesti dibuang tahu, mesti dicuci bersih daripada hati kita. Maka sebab itulah kata Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzuli qaddasallahu sirrahu, faman lam yataghalghal fi ilmina yukhafu alaihim su'il khatimah. Siapa yang tidak bersibuk dalam mendalami ilmu kami, yakni ilmu tasawuf, ilmu nak membersihkan hati, ilmu nak mencantikkan akhlak dalaman hati kita ni, biar betul, biar ikhlas, biar licin, khalis, licin hati kita semata-mata kerana Allah. La himmatun ma siwallah, tidak ada hemmah selain daripada Allah. Maka segala benda tadi tu ialah bekalan untuk hari kiamat. Bekalan untuk
hari kiamat. Maka sebab itulah Jibril alaihi salam tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anis saah, ceritakan, rayakkan, bagi tahukan kepada aku bilakah nak berlakunya kiamat. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'ili. Orang ditanya ni, nah, tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maknanya aku sendiri pun tak tahu. Orang hok tanya, orang hok ditanya, mana Nabi sendirilah, aku sendiri ni. Nah, orang hok mu tanya ni tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang menanya. Bermakna hari kiamat bila tu rahsia Allah Subhanahu wa taala. Walau Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang setiap perkhabaran gaib diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tentang bilakah tepat berlakunya kiamat, Allah taala sendiri tak bagi tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setara Nabi dah tu. Bagaimana boleh orang kita sekarang yang tidak Nabi boleh royak kiamat bila? Ada kiamat kita duk tahu, kita duk nampak lah, mungkin 2017, 2016, 2014, sedak-sedak dia letak tahun. Nah, mu boleh wahyu daripada mana? Siapa dia royak kamu? Nah, Nabi SAW sendiri orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cerita benda gaib. Nabi sendiri tak tahu benda kiamat ni bila nak berlaku. Lalu Jibril alaihi salam tanya tentang alamat. Faqala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu murayaklah kepada aku tentang alamat, tanda-tanda nak dekat dengan kiamat. Maka tanda nak dekat dengan kiamat ni hak Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang dalam jawapan dia kepada Jibril dalam hadis ni. Yang sebenar paling dekat dah alamat dekat dengan kiamat ialah kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Lahirnya Nabi Muhammad dan jadinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditabalkan umur 40 sebagai rasul, itulah permulaan alamat dekatnya kiamat. Nah, innal ba'sa was sa'ata kahatain. Nah, sesungguhnya kebangkitan aku dengan hari kiamat, dengan sa'ah, dengan hari kiamat dekatnya seumpama jarak ni. Nabi buat isyarat. Nah, jari telunjuk dan jari tengah. Berapa gini? Berapa? Dekat sangat lah. Nah, bukan begini dah. Bukan begini. Nah, jauh lagi. Bukan begini. Dah juga. Ni yang Nabi kata. Inna sa'ata wal ba'sa kahataini. Kebangkitan aku dengan dekatnya kiamat tu seumpama jarak dua jari ni ya. Maka alamat kiamat yang paling orang panggil apa? Yang paling utama, yang nombor satu alamat kiamat ialah dibangkitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kiamat tu dekat dah. Kiamat tu dekat dah. Ya duk berasa jauh ni kerana kita nafsu. Lambat lagi, Dajjal tak topik lagi ni. Lambat lagi kerana Imam Mahdi tak mari lagi. Nah, paduk nanti tengok Dajjal duduk mana, segitiga bermuda lah ni. Macam-macam cerita lah. Nah, itu semua tu orang panggil pandangan-pandangan pengkaji orang panggil fiqh apa? Pengkaji tentang alamat-alamat kiamat ni, fikrul islami, pemikir-pemikir Islam. Tetapi walaupun kita tidak menantikan alamat kiamat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dengan bagai-bagai banyak-banyak hadis, sebenarnya kita sendiri ni adalah alamat kiamat dah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah alamat kiamat nombor satu dah. Maka umat Nabi ni ialah alamat kiamat berlaku. Alamat kiamat berlaku. Maka sebab itulah hadis-hadis Nabi SAW tentang alamat kiamat. Berlakunya orang panggil, sedikitnya orang alim, banyaknya hak jahil. Orang jahil yang beramal, orang alim yang tidak beramal. Bagai-bagai hak Nabi SAW cerita. Diserahkan amanah
pekerjaan tanggungjawab, urusan menanggung orang panggil urusan kerjaan umat Islam tidak pada ahli dia. Itu semua tu orang panggil apa? Berlaku pada kita dah. Kadang-kadang kita duduk itak alamat kiamat ke orang tu orang ni. Walah kita dah kadang-kadang duduk buat alamat kiamat dah. Kita ni sebenarnya sedang melakukan alamat kiamat lah. Sebenarnya. Maka sebab itulah ada satu daripada ilmu yang membicarakan khusus tentang kiamat ataupun alamat-alamat kiamat dipanggil ilmu fiqh tahawulat, fiqh perubahan zaman. Hadis-hadis Nabi SAW bukan hanya terpakai pada zaman Nabi sahaja, tidak. Walau sababul wurudul hadis, Nabi kata begini, Nabi royak begini saat ni, ketika ni, tetapi kadang-kadang dia bersepakai sehinggalah sampai kiamat, sampai saat kita sekarang. Walau Nabi sabdakan kepada Sayyiduna Al-Hasan, inna hadza bani sayyid, sesungguhnya ini anakku, dia ni sayyid, penghulu. La'allallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala yuslihu, memperelokkan baina firqataini azimataini muslimina, mendamaikan dua firqah umat Islam yang besar, mereka berperang sesama mereka. Maka ditanggungkan Sayyidina Al-Hasan, mereka dialah yang mendamaikan di antara kelompok Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma wa alaihimus salatu wassalam, dan Sayyidina Al-Imam Ali karramallahu wajhahu wa alaihi salam. Dua kelompok ni didamaikan oleh Sayyidina Al-Hasan. Tetapi bukanlah setakat itu saja. Hadis tu terpakai sampai ke zaman kita sekarang. Kalau ditilik betul-betul, mereka ulama yang berketurunan daripada Sayyiduna Al-Hasan, kebanyakannya mereka mengambil posisi sebagaimana datuk mereka Sayyiduna Al-Hasan. Seumpama Syekhul Azhar, Syekhul Islam, Syekhul Akbar, Syekh Ahmadut Tayyib, hafizahullahu ta'ala, Syekhul Azhar sekarang ni, dia keturunan Sayyiduna Al-Hasan. Dan dia mengambil posisi sebagaimana nenda dia Sayyiduna Al-Hasan, yakni mengawal manusia daripada isfikud dima, bertumpah darah. Lebih besar lagi orang panggil kerosakan yang akan berlaku. Darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih, menolak kerosakan, menolak orang panggil fasad, kerosakan, lebih diaula, didahulukan daripada menarik maslahat. Maka sebab itulah walaupun kita kata macam mana boleh jatuhnya kerajaan Dr. Mursi, sedangkan dia ni nak bawa keadilan, nak bawa ketenteraman, nak bawa kebaikan, tiba-tiba naik kata ni askar jeneral yang zalim, kata ni As-Sisi, Abdul Fattah As-Sisi. Kenapa Syekhul Azhar ada juga menandatangani ketika mana penggulingan Dr. Mursi? Itu sebenarnya Syekhul Azhar mengambil pendirian sebagai menjaga maslahat orang panggil umat daripada bertumpah darah lebih besar lagi. Tu. Setara tu pun telah bertumpah darah dah di Rubaah. Orang duk semayang kena tembak. Ni kena takak, kena jih. Sebab tu Syekhul Azhar jangan nak melarang keluar daripada muzaharah. Bukan tak benarkan muzaharah. Kenapa? Kerana perkara yang lebih buruk akan berlaku. Mana? Tumpah darah. Rakyat keluar tanpa senjata. Sedangkan kerajaan guna senapan dulu. Guna mesin gun dulu. Bedih. Maka masuk daripada jumlah maqasid syar'iyah, menjaga kuliah yang 6, salah satu daripadanya menjaga nyawa. Wajib kena jaga nyawa. Jangan ditumpahkan dengan sia-sia. Kerana keadilan, ketenteraman kemungkinan boleh dicapai melalui jalan yang lebih damai. Yang ni apa? Jalan demokrasi,
jalan mengundi, jalan pilihan raya. Walaupun padahal tak pernah menang pilihan raya kok cara bersih. Tak pernah. Zaman doktor, tak ada doktor Husnil Mubarak. Zaman Husnil Mubarak, kalau pilihan raya, intikhabat, pilihan raya, tak sempat habis lagi orang mengundi. Mudah dalam TV menang dah dia sebutin mesti. Orang duduk jujur beratur di sekolah. Nak buang undi ni, tak habis lagi orang mengundi. Proses pengundian tak selesai lagi. Umum dah dalam TV, menang dah ya seluruh mesti. Pernah berlaku tak di Malaysia? Pernah berlaku tak di Malaysia lagu tu? Kau tidur ni weh? Pernah berlaku tak? Tak pernah leh. Tak pernah lagi. Teruk. Di Mesir sangat teruk. Tak dah habis ngundi lagi. Umum dah hemat. Kita duk beratur nak pergi buang undi tu. Dalam TV kata menang dah dia. Dah sini siapa dia kira? Ada ni. Undi tak dah habis buang lagi belakang. Semua orang tak dah habis ngundi lagi. Menang dah dia. Tengok. Setara tu kemungkinan dapat dicapai keadilan, tetap ulama mengambil sebagai jalanan ihtimal. Kemungkinan keadilan boleh dicapai dengan jalan itu. Maka sebab tu dilarang keluar daripada muzaharah, daripada berdemonstrasi. Kenapa? Kerana bimbang takut kematian lebih ramai, pertumpahan darah lebih besar. Maka berlakulah orang panggil peperangan dalam negara. Bila negara ni perang, hancur ekonomi. Hancur ekonomi. Negara yang berperang dalam negara sendiri memang mampu, memang hancur. Sebab tu Nabi SAW tidak pernah berperang dalam negara sendiri. Tengok ghuzwah Nabi, peperangan Nabi. Nabi SAW tak pernah perang dalam Madinatul Munawwarah. Kalau ikut gak senang mari perang dalam negeri sendiri. Bapa mudah nak menusuk. Mudah nak lari, gali lubang kot tanah kau kalah. Kena takap macam Saddam Hussein tu. Senang. Tak. Nabi jaga negara jangan hancur. Perang luar nak perang. Nak perang luar, jangan perang dalam negara sendiri. Sebab itulah Nabi SAW tak pernah perang dalam negara sendiri. Madinatul Munawwarah, negara yang Nabi mengatah. Gitulah ulama tidak mahu bagi orang panggil berlaku peperangan dalam negara. Kerana bila berlaku peperangan dalam negara, Allah banyak kerosakan yang berlaku, banyak pembaziran yang berlaku. Kira dia berlaku perang, bom. Kalau masjid ni kena bom, ramuk-ramuk lagu mana weh? Tak ada lah ekor-ekor kipas ke apa kapek ni. Tak boleh semayang lah. Tak boleh semayang lah sini ya. Sengsara, umat sengsara, menderita. Maka wajib jaga keamanan, wajib jaga ketenteraman. Lagi pula kedua-duanya masih lagi Islam. Masih lagi Islam. Ngucap 2 kalimah syahadat lah kau. Balik pihak belah ni ngucap 2 kalimah syahadat, balik pihak sebelah ni ngucap 2 kalimah syahadat. Maka jangan kita ditipu oleh satu lagi orang panggil kuasa besar yang tidak akan redha selama-lamanya dengan umat Islam sampai kiamat. Lan tarda ankal yahud walan nasara. Dua ni. Dua ni lah sebagai tuk dalang sebenar hok duk main wayang. Sebab tu kalau kita tilik ucapan Sayyidina Dr. Syahid Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala wa qaddasallahu sirrahu. Dia kata apa? Jangan kamu salah sangka dengan kami. Kami tak mahu bagi kamu berperang, tak mahu bagi kamu akak senjata lawang gini-gini. Bukan kami tutup mata tentang kezaliman, tapi kami sedang mencelak tentang kejahatan tangan orang panggil tangan luar tu. Sedang mengotorkan, mencapu urusan politik negara kita untuk menghancurkan umat Islam dalam negara. Maka sebab itulah kita tak pernah dengar Obama mengeluarkan fatwa wajib dibunuh siapa-siapa yang tidak kunut subuh kerana mereka ni Wahabi. Ada Obama ada keluar fatwa gitu? Ada. Obama relax, santai. Dan kita tak pernah dengar Obama buat keluar fatwa siapa yang melaknat sahabat Nabi wajib kita bunuh. Pernah dengar tak Obama buat tubik fatwa gitu? Obama ni mufti negeri mana? Mufti kau Obama? Tak pernah dengar Obama dah cakap benda pun.
nanti tunggu peluang. Nanti tunggu peluang umat Islam dok balah sungguh-sungguh ni. Mung kafir, mung bid'ah, mung ahli neraka, mung sesak, mung halal darah. Nanti tu nanti tu dia pun capok dedok dia panggil tahu dedok. Dedok ni makan ayam kata ni. Kata ni. Orang nak sembelih ayam ni capok dedok dulu. Kruk kata ni. Jadi ayam tu pupuk patut kau pegang sembelih, mampu kerah. Gitu. Dia capok dedok. Dia capok bom, dia capok senjata-senjata, kata kebal, alak-alak, kelengkapan untuk tembok umat Islam sama umat Islam sendiri. Sebab tu hancur negara Yaman. Atas alasan apa? Nak bunuh Houthi berpahaman Syiah. Mengatasnamakan agama untuk menghancurkan negara. Maka dijatuhkan oleh Saudi ke atas Yaman 2000 lebih bom. Ramai sangat mengikut Houthi ni. Ni. Padahal tak lebih daripada beberapa ekor orang ya bapak Houthi ni. Tapi nak ke 2000 lebih bom nak buat jatuh atas negara Yaman. Siapa dia orang mati? Bukan bapak Houthi semua sekali. Rakyat jelata hok dak sakut paut dengan Houthi orang mati. Bangunan-bangunan hancur lepuh. Atas nama apa? Atas nama membasmi fahaman Syiah. Membasmi fahaman ajaran sesat. Ni. Maka dibunuh orang panggil orang-orang Islam yang masih lagi kita sebagai orang ahli sunnah wal jamaah menganggapkan mereka ini masih lagi ahlul qiblah. Baik dinamakan khawarij ke wahabi ke mu'tazilah ke jabariyah ke qadariyah ke murji'ah ke syiah ke, mereka ni masih lagi dikira sebagai umumnya ahlul qiblah. Sebelum kita periksakan dengan orang panggil teliti tabayun akidah mereka bagaimana. Umumnya ahlul qiblah. Kerana mereka mengucap 2 kalimah syahadat. Bahkan Syiah bukan 2 kalimah, 12 kalimah dulu. Banyak lagi pada kita. Maka secara umumnya mereka ahlul qiblah. Mereka dibenarkan menunaikan haji, umrah. Walaupun sekarang ni semakin orang panggil sengketanya semakin kuat. Persengketaan tu semakin kuat. Dan maklum Syiah akan merampas Haramain. Syiah itu adalah cita-cita dia untuk merampas 2 tanah haram, Mekah dan Madinah. Karena dulu mereka pernah memerintah 360 tahun. Pernah Mekah dan Madinah jatuh di dalam kekuasaan takluk golongan Syiah Qaramitah. Dan tidak pernah ada seorang Sunni pun yang mampu menunaikan haji dan umrah. Kalau kita hidup zaman tu, kita tak boleh buat jadi dalil. Dah marah sangat kau Syiah usah pergi Mekah dalil itu. Tengok imam-imam yang jadi masjid, yang jadi tu imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, semuanya ulama-ulama Syiah, semuanya imam-imam Syiah. Tak boleh gitu. Yang memerintah Mekah Madinah ketika Syiah, tak jadi dalil kata benar Syiah kerana perintah Mekah. Sama sekarang tak ni. Marah sangat kau Wahabi tak pergi Mekah ya. Kan Wahabi perintah Mekah, asal duduk semayang ada belakang tu imam Wahabi, Masjidil Haram, kan tu imam tu Wahabi. Penatlah kau tu. Memerintah Mekah bukan dalil kebenaran. Abu Lahab, Abu Jahal perintah Mekah lama dah. Takkan Abu Lahab, Abu Jahal benar? Tak benar. Bukan itu tanda kebenaran memerintah Mekah. Dan bukan semua tu imam Masjidil Haram tu Wahabi. Syekh Abdul Rahman Sudais dia sendiri bertawassul dengan Nabi SAW dalam kunut nazilah dia ketika mana jadi tu imam tarawih. Witir. Dia kunut nazilah tawassul dengan Nabi SAW. Tawassul ni syirik. Di golongan Wahabi syirik, murtad daripada agama. Orang yang hanya ada tauhid rububiyah, tak ada tauhid uluhiyah, sama aja setara dengan tauhid Abu Lahab, Abu Jahal. Tengok nampak Wahabi. Maka sebab tu bukan semua imam-imam Masjidil Haram tu Wahabi. Mereka tu bermazhab Hambali. Tetapi orang panggil menjadi dustur, menjadi perlembagaan rasmi dalam negara Saudi, hukumah Saudiyah, ialah mazhab yang digunakan ialah mazhab Hambali yang bersesuaian dengan kefahaman Muhammad bin Abdul Wahhab yang dipanggil Wahhabiyah. Bukan Wahbi. Wahbi itu penari gelek daripada Lubnan.
Ada ni. Haifa Wahbi iaitu penari gelek daripada Lebanon, ataupun Wahbi dengan mana kelompok Khawarij yang dinisbah kepada Abdul Wahab bin Rustum. Lain juga Wahbi. Ini Wahabi. Maka sebab itulah mereka Yahudi Nasara tidak pernah menyerang Saudi. Mereka tidak pernah menyerang Iran. Bahkan minyak-minyak di Saudi, mereka berdagang secara bersahabat karib dengan Amerika. Sebab tu Petronas mampus. Sekarang sebut dulu atas muka dulu, suruh marah ke aku ni. Minyak-minyak negara-negara umat Islam lain jatuh berat, penat, letih, kena buang pekerja berapa. Kenapa? Rugi mereka. Kenapa rugi mereka? Kerana hijrah Amerika dengan Saudi. Minyak dia. Dia punya minyak bukan duduk tengah laut, duduk atas darat tu. Kos untuk gali telaga minyak sangat murah. Dan memang dia kontrak dengan mereka. Minyak dia memang jual ke mereka tu. Maka sebab itulah kita selok kera ni. Saudi tak sial langsung lah kita. Tak sial langsung kita. Dia sanggup pakat dengan An-Nasara wal Yahud. Sanggup. Kira nak boleh kau tanda tangan dulu. Lepas jatuh kerajaan Khilafah Utsmaniyah, dia sanggup dah sedekah tanah haram ketiga umat Islam Masjidil Aqsa pada Yahudi. Sebab itulah bila Dr. Mursi kata kami selagi kita akan membebaskan Palestin daripada Yahudi dan kita akan semayang Jumaat beramai-ramai di Masjidil Aqsa, tanah air umat Islam, tanah haram yang ketiga bagi umat Islam, maka Yahudi bimbang. Bila Yahudi bimbang, maka dia gesakan Saudi supaya bantu parti politik, parti politik yang dinamakan Hizbun Nur, parti politik Salafi Wahabi yang ada di Mesir. Hizbun Nur, parti Nur, parti cahaya. Ini parti Salafi Wahabi ni yang di Mesir. Bagi dana keuangan kau untuk menggulingkan Dr. Mursi. Tengok. Maka sebab itulah bukan Syekhul Azhar yang terlibat menjatuhkan Dr. Mursi. Kenapa kamu kata masaluhu kamasalil kalb? Diumpamakan Syekhul Azhar tu seperti anjing. Kenapa? Kerana menjelai lidah dia kepada pemerintah yang zalim. Bersekongkol menjatuhkan pemerintah yang adil. Walhal Syekhul Azhar dan ulama-ulama Azhar tidak pernah terlibat dengan politik kepartian. Itu asas kita kena faham. Ya tak sama suasana politik tempat kita dengan tempat orang. Azhar di Mesir dia ada Al-Azhar. Azhar ni manarul ilmi, menara ilmu, manarid din, menara agama. Hatta kerajaan pun ia terhutang budi, banyak ia berhutang dengan Azhar. Sebab itulah ulama Azhar dapat hidup sejak daripada zaman Fatimiyah, Ayubiyah, masuk penjajahan Perancis, mari Anwarus Sadat, Jamal Abdul Nasir, siapalah Husni Mubarak, mari Dr. Mursi jatuh, Dr. Mursi naik Asisi. Masyaikh Azhar, Universiti Al-Azhar, Jamiah Al-Azhar dapat hidup aman, sentosa, boleh belajar, tak ada masalah. Kenapa? Kerana ulama Azhar mereka tidak terlibat dalam politik kepartian secara langsung. Bukan dengan makna mereka tolak politik. Kata-kata ulama Azhar sekular pula, jangan. Mereka mengamalkan politik syar'iyah, siasah syar'iyah dengan makna riayati syu'uril ummah fi dakhilid daulah wa kharijihi. Menjaga maslahat ummah, sama ada warga negara muwatin ataupun orang yang mendatangi negara. Maksudnya yang mengaji di Masjid Azhar bukan semuanya ulama pelajar Mesir, bukan Arab Mesir lah ke. India ada, Pakistan ada, Malaysia, Indonesia, bagai rentuk daripada seluruh negara mari ngaji di Azhar. Maka sebab tu dia menjaga Azhar, menjaga pelajar Azhar. Sebab tu anak cucu kita ni boleh pergi belajar lagi Mesir. Kenapa? Kerana ulama Azhar dia jaga maslahat pelajar-pelajar Azhar. Khasnya dan menjaga maslahat umat Islam amnya di Mesir. Itu tugas ulama Azhar. Dia tak terlibat dengan politik kepartian.
Maka yang menggulingkan Dr. Mursi salah satunya ialah parti Hizbun Nur, parti Salafi Wahabi yang dibantu oleh kerajaan Saudi kerana ditekan oleh Yahudi. Tu. Apa mu tak rakyat dalam khutbahmu? Nah, apa dak ceramah dalam khutbahmu? Tapi mungkin puduh Syekhul Azhar. Mungkin baca ayat Quran mung kata masaluhu kamasalil kal. Diumpamakan Syekhul Azhar ni seperti anjing. Jahat sungguh mu ni. Nah, lepas tu mengata apa pula? Dah tu mengata ulama Azhar ni anjing. Tiba-tiba mu update status di Facebookmu, saya baru lepas berucap di University Al-Azhar. Allah, hebat ya. Lepas mu kata ulama Azhar ni anjing, mu pula berucap di University Al-Azhar. Walau mu tak berucap pun di University Al-Azhar, mu berucap di markah lughah yang disewa oleh pelajar-pelajar Azhar Malaysia. Itu pun pelajar-pelajar Azhar Malaysia daripada Perlis sahaja, bukan daripada seluruh Malaysia, Kelantan, Capur, Kedah. Dak. Demo ni yang sewa tempat untuk membucak, bukan di Azhar. Kenapa awak tulis Al-Azhar? Alhamdulillah baru selesai berucap di Universiti Al-Azhar. Aduh. Lalu orang pun komen bawah, tengok. Beliau diiktiraf oleh ulama Azhar. Kenapa Majlis Agama Islam Johor menyekak? Tengok tengok. Ini tujuannya. Talbisul haqqa bil batil. Untuk talbiskan orang awam, untuk menjadi orang awam ni kesamaran. Hebat dia. Dia diiktiraf oleh ulama Azhar. Boleh bucak di Universiti Al-Azhar. Ingat mana kali kita bucak di Universiti Al-Azhar? Memanglah rajin bucak dengan kawan-kawan tu boleh. Bucak dalam majlis rasmi mana ada. Tak kenalah kita buat keluar status lagu tu. Contohnya, saya baru selesai menjadi imam di Masjidil Haram. Kena tak? Kalau sebenarnya kita jadi tu imam pada makmum kita 2-3-4 ekor belakang ni ya. Tapi kita tak update status. Alhamdulillah, saya baru menjadi imam di Masjidil Haram. Aduh. Kawan-kawan di Malaysia gila bawa emak. Baru naik haji kali baru tu imam tu Masjidil Haram. Walah jadi tu imam belakang dia, bini dia, anak dia kata ni. 3-4 ekor makmum ni orang Malaysia juga. Tapi tulis punya baik, punya ayat. Alhamdulillah baru menjadi tu imam di Masjidil Haram. Sempat bersalam dengan imam-imam tua yang lain. Aduh, kata ni. Aduh. Kena tak tulis itu? Tak kena. Ada tujuan lain tu. Ada benda lain dalam hati tu. Dah kamu cikan ke ulama Azhar, kamu kata masaluhu kamasalil kal, mengekor tu supaya anjing. Membelitkan fakta menjadi auta supaya orang Islam pakak duk caci maki ke ulama. Mengkata ulama ni gila kepada pemerintah yang zalim. Padahal Syekhul Azhar tak terlibat. Tu bersih tu. Bersih molek tu. Jangan duduk percaya mengarut lagu tu. Marah ustaz, marah sama. Marah. Allahu Akbar. Akhir zaman ke? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab pada Jibril tadi. Nabi jawab antara alamat kiamat mana? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam antalida amatu rabbataha. Satu daripada alamat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni ialah antalida amatu rabbataha. Antalida amatu rabbataha. Apabila seorang hamba abdi hamba abdi ni antalida amatu rabbataha, apabila melahirkan oleh ibu akan tuannya. Itu maksud sebenarnya. Antalida amatu rabbataha, apabila melahirlah oleh seorang ibu akan tuan dia. Itu maksud sebenarnya. Maknanya ke mana? Apabila seorang hamba abdi itu dia jadi tuan kepada bos dia, maka hadis ni ringkas. Antalida amatu rabbataha, bagai-bagai ulama dia hurai. Apa antalida amatu rabbataha? Setengah ulama kata apabila ibu ni melahirkan anak yang derhaka. Maka kebanyakan anak yang derhaka itulah menunjuk kata bahawasanya kiamat semakin hampir. Tak berani nak kata sepatah pun anak dia. Anak je kau mak ada. Kita kan mak je kau kan anak. Ambil air dapur tu. Takut kita mak je kau kan. Ni dah anak je kau mak. Anak tu je
nikah mak. Nasi tak buat lagi kau mak, lapar ni. Mana gitu. Mak kat seriang belum mak takut. Gerak lalu bawa dapur dah ni. Hati-hati nak masuk dah ni. Mana gitu. Nah, antalida amatu rabbataha, apabila ibu melahirkan tuan dia. Nah, maknanya dia ni melahirkan boh dia. Sepatut dia jadi boh. Itu mana gitu. Nah, itu antara daripada ulama komentar perkataan Nabi SAW, antalida amatu rabbataha, ialah apabila anak tu jadi derhaka pada mak melahirkan tuan dia. Itu maksudnya. Setengah kata tak? Setengah kata umum lagi, bukan kata anak tu dah, bukan kata mak yang melahirkan tuan dia dengan mana anak yang derhaka pada mak, tetapi ialah qali batuk, buat jahat pada tuan dia. Ada ni qali batuk ni gapo dia weh. Pekerja lah ni. Pekerja ni buat khianat. Nah, pekerja buat khianat pada bos dia. Buat khianat harta, buat khianat masa, buat khianat gaji, buat khianat segala-gala. Itu masuk juga daripada antalida amatu rabbataha. Ada ni, apabila ibu melahirkan tuan dia sendiri. Ataupun dikatakan juga oleh ulama, nah, antalida amatu rabbataha, yakni hamba tidak dimilik oleh tuan dia sepenuhnya. Nah, walau dia tu hamba, tapi hamba sudah menjadi tuan bagi tuan dia. Nah, sepatut hamba ni jadi hamba lah pada tuan dia, tapi tak, dia jadi tuan bagi tuan dia. Bagaimana? Yakni dia menikah dengan, dia berjimuk dengan hamba milik dia. Nah, maka lahirlah daripada anak tu hamba, nah, anak tuan dia. Itu maksudnya. Anak tuan dia. Kayak bila kita ada hamba, harus halal lah kita nak gauli, nak wati hamba milik kita, jangan hamba milik orang. Tak, sekarang mana ada hamba hok duduk rumah tu, bibi tu, amah tu orang makan gaji tu. Namanya kata hamba dia berat kan ni. Tu orang makan gaji. Hamba ni tak ada gaji. Nah, dia memang koli sungguh. Nah, koli batok. Kalau koli saja ni nak makan gaji bulan-bulan. Koli batok ni memang tak ada gaji. Nah, mu cukup-cukup makan minum nafkah. Tuan dia tangguh makan minum. Duit awak ada. Ha? Sebab tu aurat hamba dia tak sama dengan aurat orang merdeka. Kayak kita mengaji dalam fiqh kan. Nah, aurat orang merdeka lain. Orang perempuan orang merdeka lain. Aurat dia dalam semaya. Nah, umpama orang perempuan merdeka, seluruh tubuh melainkan muka dan dua pergelangan tangan. Itu ya hak tidak aurat. Aurat perempuan hamba dalam maya serupa aurat laki-laki merdeka. Mana? Baina surrah war rukbah. Barang antara pusat dengan lutut. Mana kalau perempuan merdeka dia boleh semaya, tak ada kain khana, tak apa. Nah, kain kemeratung, kopek rubik, tak ada masalah. Tak ada ni. Tapi dia perempuan yang jadi hamba ah. Nah, ada pun amah duduk rumah bibik tu bukan hamba. Kalau jumpa bibik kita semaya tak pakai kain telekung maya, kata apa dia kata, mu ni bukan hamba bodoh ya dia. Mu ni makan gaji orang merdeka, tak ada ni. Ya, dia kata saya hamba tuan. Saya hamba bapa. Oh, bukan hamba bapa, tak ada bapa aku bukan bapakmu eh. Nah, hamba bapa. Bila mu makan gaji aku lah. Nah, ni perempuan perempuan yang hamba aurat dia dalam semaya seumpama laki-laki yang merdeka lah, baina surrah war rukbah, barang antara pusat lutut. Nah, maka dia boleh semaya pakai keblekat saja kain. Nah, kopek nampak tak ada masalah. Perempuan dia. Dah dia siapa? Perempuan hamba. Tak apa, kerana hamba ada duit nak beli dah tu ni. Cukup-cukup ya kain tu yang jawi. Makan minum sehari-hari ni cukup-cukup nak hidup ya. Maka bila tuan dia jimuk, nah, hamba dia, maka lahirlah anak. Anak siapa? Anak tuan dia. Nah itu ni. Anak tuan dia. Anak dia tu hamba tak? Anak dia hamba tak? Anak dengan hamba-hamba tak? Tak. Betul apa? Bimpak. Nah, Khalid ni tuan. Nah, Minah ni hamba dia. Dia jimuk hamba dia tu bin Somat. Somat bin siapa? Bin Khalid Khalid merdeka mengo tuan. Nah, Somat ni anak siapa? Anak Khalid. Merdeka ke? Ni. Jadi dia maksud daripada antara satu daripada huraian ulama antalida ummata rabbataha, maksudnya apabila ibu melahirkan tuan dia, yakni tuan dia jimuk
hamba, dan hamba tu mengandung dan beranak, melahirkan anak-anak tu jadi merdeka dan jadi tuan bagi ibu dia. Itu maksudnya. Nah, apa ni? Kinayah daripada banyak peperangan akan berlaku. Gitu. Tu maksudnya. Nah, kinayah daripada apa? Daripada peperangan akan banyak berlaku. Memang perang berlaku sama, perang salib, perang dunia. Ni. Sekarang pun perang lagi, perang sama-sama orang Islam, hacul lebur negara-negara umat Islam. Nah, orang Yahudi Nasara tepuk tangan, gebah hidung, lubang hidung, tak ada pasal-pasal dia, relax, bagus dia kata. Sekarang ni, nah, setelah lama kita berjuang untuk meluruskan pemahaman orang Islam, kita berjaya meluruskan apa? Melahirkan sifat-sifat benci, dendam dalam hati umat-umat Islam. Lahirkan sifat ekstremis, sifat mutasyaddidun, sifat nak bunuh saudara dia. Walhal Islam tidak ajar gitu. Islam ajar selamatkan lidah kita daripada membahayakan Islam, saudara se-Islam kita. Tangan kita, lidah kita. Al-muslimun man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Al-mu'minun man aminal mu'minu min lisanihi wa yadihi. Orang Islam ialah orang Islam lain selamat daripada bahaya lidah dan tangan. Orang beriman ialah orang beriman lain aman daripada bahaya lidah dan tangan dia. Maksudnya apa? Kita kena koci, jaga lidah dan tangan. Hifzul lisan anil zammi wa hifzul yad anid dammi. Menjaga lidah daripada mencaci maki, kerana permulaan mentakfirkan umat mula daripada caci maki. Caci, laknat, anjing, nak celaka, nak habis duk caci. Akhirnya keluarlah orang panggil hukum-hukum, nak kata kafir, nak kata halal darah. Maka hifzul lisan aniz zammi, menjaga lidah daripada mencaci saudara se-Islam. Wa hifzul yad anid dammi, dan menjaga tangan daripada menumpahkan darah umat Islam. Sekarang tak? Sekarang hatta orang Islam sendirilah yang menyebabkan orang Islam lain mati. Bukan orang Islam biasa-biasa, ulama orang Islam sendiri. Yang menyebabkan hancur Syria kan apa? Kan ulama umat Islam juga. Wajib dibunuh siapa yang bersama dengan Bashar Assad. Yang zalim, yang laknat tersebut, baik rakyatnya, askarnya, menterinya, ulamanya, hatta al-Buti sekalipun orang itu bernama Ramadan al-Buti, wajib dibunuh. Siapa kata begitu? Ulama juga. Mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam dunia Islam. Alim, hebat. Tetapi tidak sedar tentang perkara tersebut hingga meluarkan fatwa begitu. Maka puak-puak ni dia guna fatwa ni. Beres. Ulama kita kata hatta al-Buti sekalipun wajib dibunuh. Maka meninggal dan syahidlah Ramadan al-Buti rahimahullahu ta'ala dalam masjid. Tengah duk mengajar kena bom. Meninggal. Kenapa? Kerana Buti melarang orang daripada memberontak pada pemerintah. Sedangkan pemerintah ni zalim, pemerintah ni jahat, Syiah Nusairiyah, wajib dibunuh. Tengok. Ramadan al-Buti tak lagi. Jangan perang dalam negara sendiri, hacul bur negara. Nanya orang nak mengaji, nak gapo semua sekali. Siapa dia tak say keadilan, semua orang nak. Tapi kalau kerosakan lebih besar berlaku, darul mafasid, kena tolak kerosakan. Muqaddamu ala jalbil masalih, didahulukan, lebih aula didahulukan daripada menarik kemaslahatan, keadilan, keamanan gapo semua sekali. Itu kenampakan ulama. Tapi oleh kerana orang tak dengar ulama, orang bakar kitab Ramadan al-Buti. Tengok dalam YouTube ada. Orang bakar, orang jijak kitab dia. Orang kata Ramadan al-Buti, ulama Bashar Assad, al-Buti laknatullah, al-Buti kilabun nar, al-Buti ulama ulama dunia, yashtaru nabihi samanan qalila. Menjual tijaruddin, menjual agama dengan harga yang sedikit. Macam-macam orang tuduh Syekh Ramadan al-Buti. Walah dia orang yang sangat warang, sangat takut pada Allah. Satu orang daripada guru hamba mengaji di Syria, Ramadan al-Buti rahimahullahu ta'ala, kalau dia masuk dalam masjid nak mengajar, kalau orang bangun dia marah. Orang bangun nak hormat marah. Orang salam cium tangan dia marah, dia tepi. Aku ni banyak dosa Allah. Orang yang sangat takut Tuhan, orang yang sangat tawaduk.
Hatta kalau orang mari makanan halawah ni maksudnya apa? Gula-gula manisan-manisan lah. Nanti ni buah tangan pada tok guru. Nah, tak si ambil. Takut rosak ikhlas dalam hati dia. Allah. Kita kalau tak cukup duit masjid panggil kita marah lalu dah. Nanti ni. Nak lawai Ramadan Al-Buti. Lagu mana? Masjid kalau wi 200.5. Hari ni tiba-tiba wi 1.5. Mecuk, mengajuk tak saya mari dah. Saya ngajar ke? Hei. Tengok. Tak ada ikhlas rasa mengajar. Ada ni. Oh, tapi gak maki Syekh Ramadan Al-Buti kau dalam mengajar. Kau setengah ustaz-ustaz kita ni. Al-Buti ulama nak jahat, ulama su, penyokong pemerintah yang zalim. Dah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Tak ulama tak takut Tuhan, sedangkan Tuhan sendiri kata dia takut Tuhan. Ni ulama yang takut Tuhan ni. Nah, dah apa dia tak silawang Ustaz? Kerana dia mempunyai neraca timbangan dengan akal dia. Apa yang perlu didahulukan, apa benda yang perlu dijagakan. Tengok. Ni kadang-kadang kita tak nampak ni. Kita gak metakangi muda ni. Ni lawan tetap lawan. Pak ceruk tetap lawan. Tak khabar ada ni. Padahal dia lari daripada mulut buaya masuk dalam mulut iman. Nah, lari daripada bahaya mulut buaya masuk ke dalam mulut harimau. Faham nampak dah ni. Nah, tak usah kezaliman padahal masuk ke lembah yang lebih hancur lagi. Kuasa dunia ni duk tengah tilik je sebenar. Dia tengah bahas bila dah nak mampu umat Islam di Malaysia ni. Nak titik dia tak nak mampu. Memang dia nak mampuskan etnik Islam. Memang dia tak reda. Kalau tak boleh mampu pun biar kita ikut dia. Ikut pemikiran dia, ikut aliran tayyarah dia telah keritkan kepada kita. Itu tujuan musuh Allah, Yahudi Nasara. Maka sebab tu jangan kita terlupa musuh sebenar hak di dunia. Nah, bukan musuh sebenar hak dalam diri kita tu musuh sebenar lah, nafsu jahat. Nah, musuh hak sebenar di luar daripada diri kita. Kadang-kadang kita musuh dengan umat Islam seumpama musuh dengan Yahudi nah. Allah, jangan. Nah, sebab tu kita berbalah, kita berkhilaf dengan golongan Syiah, dengan golongan Wahabi. Jangan kita jadi seperti mereka. Tu. Hak tu sama-sama mudah-mudah. Kalau Wahabi dia suka menerakakan orang. Bid'ah dalalah finnar. Senang dah ni. Bid'ah ni ahlul bid'ah ni. Semuanya kulluhum finnar. Nak neraka. Maka kita jangan jadi seperti dia. Ni kita nak marah ke Wahabi, pas kita jadi super Wahabi pula. Apa? Kita yang menawarkan neraka pada orang. Nah, mu nak masuk neraka ke doktor sekian-sekian nama, contoh. Tak boleh gitu. Nah, jangan kita mendahului Allah dan Rasul. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Jangan dahulukan Allah. Allah tugas dia nak sumbat hamba dia dalam neraka ke syurga. Nanti kita kena soal akhirat kelak. Manil ladzi adinaka an tatali alayya? Siapa dia bagi izin kamu ambil tugas aku? Ni. Mungkin jaga pemula dalam ke dunia. Kerani Tuhan. Dah apa tiba-tiba ambil hijau aku pergi sumbat hamba aku dalam neraka. Hijau khani ya hijau khani. Nah, hijau wa umah batu wa hijau umah batu. Nah, hijau tok siap wa hijau tok siap. Tok iman hijau tok iman. Ustaz hijau ustaz. Mubalik hijau mubalik. Bapa dah ambil hijau Tuhan. Mana hijau Tuhan? Dia ambil hamba pergi sumbat dalam neraka. Tu hijau Tuhan. Dia neraka tu. Nah, nak masuk neraka kok. Oleh itu. Nah, walaupun kita berlainan ideologi, berlainan pendapat, berlainan kefahaman, manhaj, nah, pegangan, tetapi tetap kita kena beradab, berakhlak. Nah, karena adab dan akhlak itulah yang menunjukkan keikhlasan hati kita. Itu. Sebab itulah Nabi SAW apabila orang Yahudi Nasara tanya kepada Nabi SAW soalan yang memarahkan Nabi, yang membangkit kemarahan Nabi SAW, dia tanya Nabi bagaimana? Unsub lana rabbaka ya Muhammad. Kamu buat bandingkan Tuhan kamu, buat perumpamaan Tuhan kamu kepada kami wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, maka sahabat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam merah muka nak marah. Merah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam seumpama buah rumam. Nak marah Nabi. Dalam riwayat yang lain Nabi pegang ni. Dapat baju ni. Nak marah. Merah muka. Ha? Pegang tekuk baju lagi. Tapi Nabi tak maki orang. Nabi tak caci orang. Nabi tak laknat orang. Nabi tak merendah-rendahkan credibility ilmu seseorang. Ada tak? Nabi nak marah. Kenapa? Soalan ni menyebabkan mendatang syubhat kesamaran dalam akidah orang awam, orang Islam. Unsub lana rabbaka ya Muhammad. Buat contoh, buat banding Tuhan kamu kepada kami wahai Muhammad. Boleh buat banding ke Tuhan? Tuhan tak boleh buat banding. Nah, Pak Mak boleh buat banding dengan lembu. Nah, Pak Mak supaya lembu ya. Apa pun lembu? Ada tanduk. Kalau tak ada tanduk lembu tu bukan Pak Mak dah tu. Nah, telanjang. Tak telanjang Pak Mak pakai kemeja. Nah, makan rupuk ah. Dah, Pak Mak makan nasi khabu. Ni. Dah apa kata Pak Mak supaya lembu? Bodoh sungguh. Tengok. Ada satu jalan. Nah, serupa di antara sesuatu ni dengan sesuatu ni sah untuk ditashbih, sah untuk diserupakan. Maka Allah tidak ada serupa sedikit pun dengan makhluk. Allah tak serupa makhluk, makhluk tak serupa Allah walau satu jalan. Tak ada satu jalan pun serupa. Kalau ada satu jalan sah untuk ditashbih. Walaupun kita cakap wallahu a'lam, Allah yang maha mengatakan, Allah yang lebih a'lam, isim tafdil. Tapi ulama sentiasa bahas wallahu a'lam, bukan Allah yang lebih tahu, kita tahu sikit dah. Allah yang maha tahu, kita tak tahu langsung. Itu maksud isim tafdil, laisa babih, laisa min babihi. Nah, isim tafdil tapi bukan tidak masuk dalam bab tafdil. Bukan kata Allah Taala lebih tahu, kita tahu juga sikit ya, Tuhan tahu banyak lagi. Dah, kita tak tahu langsung. Allah maha tahu. Itu maksud. Walau kata a'lam, nah, tak sama. Tak ada satu jalan Allah sama dengan makhluk. Tak ada. Maka tak boleh nak diserupakan Allah dengan makhluk. Tiba-tiba orang musyrikin, orang Yahudi ni mari tanya Nabi, suruh buat serupakan Allah dengan makhluk. Nabi marah. Nabi pegang dah tekak. Nabi pegang tekak baju ni. Tapi Nabi tak maki, Nabi tak caci. Nah, turun Jibril alaihi salam, mari bawa jawapan daripada Allah untuk jawab pada orang yang tanya soalan begini. Nah, usbur ya Muhammad, sabar oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Tuhanmu bawa dah datang. Jawapan nak jawab kepada orang tanya begitu kamu. Jawab ke apa weh? Ayat ke apa suruh jawab? Ayat apa dah suruh jawab? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yadullahi fawqa aydihim. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah wa huwa ma'akum aynama kuntum. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Fa fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilahun. A'amintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ayat-ayat tu kau kena jawab. Dah. Bukan ayat tu Nabi diajar untuk jawab bila orang tanya. Nah, orang nak syubhatkan akidah. Orang nak suruh serupakan Tuhan dengan makhluk. Dah. Ayat yang Tuhan suruh jawab bagaimana? Qul, jawab hai Nabi Muhammad. Huwallahu ahad. Dia Allah esa. Pada zat sifat af'al. Ternapi kamu pasir kamu tasir pada zat pada sifat pada af'al atau kita hudi-hurai dalam ilmu tauhid. Allahus samad. Allah Tuhan serba-serbi cukup lengkap ada. Benda lain selain daripada dia semua berhajat, tak boleh lepas dengan dia. Nah, lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Nah, tak boleh kita doa mari takkanlah Allah Taala tak kuasa nak jadikan anak dia. Tak boleh. Nah, kerana yalid yulad mustahil ala Allah. Lam yalid walam yulad istihalatul mustahil, wajib. Faham? Anak bagi Allah, mak bagi Allah benda mustahil, benda tentu tidak. Tidak ada anak bagi Allah, tidak ada mak bagi Allah, sungguh mesti Tuhan lagu tu. Dah. Yali yulad benda mustahil, maka kita tak boleh nak mari takkan Tuhan tak kuasa. Tuhan kan bersifat innallaha ala kulli syai'in qadir. Sedap. Takkan Tuhan tak kuasa nak menciptakan ibu bapa bagi dia.
bini bagi dia, anak bagi dia. Kan dia kuasa. Mana boleh kalau gitu. Kudrat Allah, sifat berkuasa Allah hanya bertakluk, berbidang kuasa, berhadap kepada benda yang mungkin, benda yang harus. Benda mustahil Allah Ta'ala tidak dikatakan lemah kalau dia tak buat. Nah, gajah kita suruh naik di pohon kelapa, ambil kutip buah kelapa, boleh tak? Akak naik panjang tu, akak ambil buah kelapa muda tu. Gajah kata tak handai ya tu. Ni, saya tak boleh. Bodoh sungguh mu ni, besar saja tubuh. Tak pandai buka buah kelapa, boleh tak cakap gitu? Tak kena. Bukan bidang kuasa gajah. Nah, panjat pokok kelapa, ambil buahnya, buah kelapa. Nah, bidang kuasa gajah akak kayu balok. Nah, tu ni, akak kayu besar-besar. Nah, beruk. Barulah kena. Beruk. Naik. Ambil buah kelapa muda, hak muda. Nah, barulah kalau beruk tu tak pandai, mu ni beruk, kau kucing ni mu ni. Barulah boleh kata gitu. Beruk dia kena pandai kerana bidang kuasa dia ada. Nah, kepakaran, kemahiran dia ada. Ialah panjat pokok. Ni. Pokok kelapa, pokoknya ambil hak muda-muda, kutip bi ketuang dia. Nah, tu. Tiba-tiba beruk tak boleh nak akak kayu balok. Dia akak kayu balok ni beruk. Aku pisang habis segala makanan aku kamu tak erok nak akak kayu balok. Beruk kata aku tak boleh, aku pandai ambil buah kelapa bodoh beruk ni. Mula bodoh ni. Mana boleh. Nah, mana boleh kita kata orang hok bukan bidang kuasa dia tu lemah. Allah Taala kuasa buat benda mungkin, benda harap. Kita langit bumi selain daripada Allah. Nah, ini semua ni mungkin, harus. Tiba-tiba bolehkah kita cakap memanglah Allah Ta'ala tidak bertempat? Ni seorang mufti cakap gini ni, Masya Allah. Macam mana boleh jadi mufti? Pelik sungguh saya. Nah, ada dalam Facebook, ada dalam video klip, dia sendiri yang uploadkan video tu masa. Cuba tengok di minit yang terakhir dia bercakap memanglah Allah Ta'ala tidak bertempat, tetapi takkanlah kita tak nak fikir Allah Ta'ala kan maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat baca ayat Quran sudah lalu. Nah, Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu dia yang kuasa. Takkanlah dia tak kuasa nak menciptakan tempat, nah, untuk dia meletakkan zat dia pada tempat yang dia ciptakan. Tidak kebening yang kita dengar. Nah, takkan Allah Ta'ala tak kuasa menciptakan tempat untuk dia menempatkan zat dia pada tempat yang dia ciptakan, tempat yang layak bagi Tuhan. Takkan dia tak kuasa? Kan dia kan yang kuasa. La ilaha illallah. Mu ni guano ni. Nah, malu tak sikit? Kamu kan sahibus samahat, al-fadilatul mufti. Takkan hukum akal dak lepas dengan orang pada ain ngaji di masjid, di madrasah, di surau-surau kampung-kampung biasa. Itulah penyakit tolak sifat 20 sangat. Nah, yang tolak sifat 20. Dia kata sifat 20 ni, nah, Great Yunan. Ada mocik tak semayang sampai 70 tahun dah. Sebab apa tak habis lagi belajar sifat 20? Fitnah ni. Ada tak orang sini tak habis ngaji sifat 20 dia tak semayang? Ada tak? Ada. Jangan jahat lagu tu. Nah, memanglah ada orang hok payah nak faham sifat 20, kerana orang hok mengajar sendiri pun tak faham. Nah, tu ni. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Ada apa tak ada pula Tuhan. Yang angannya itu. Nah, ada ke tak ada Tuhan? La ilaha illallah. Wujud kita nak pergi Tuhan mesti ada. Adam tak ada, kita nak pergi apa? Tuhan bukan tak ada. Mana? Tuhan tentu sungguh dia ada. Tak ada dia tentu tidak. Ada nak pergi sungguh dalam hati. Tak ada nak pergi tidak. Tolak. Tu. Bukan ngaji Tuhan tak ada. Ngaji Tuhan bukan tak ada. Gitu. Bukan ngaji Tuhan lemah. Ngaji Tuhan tidak lemah. Faham lah. Ni ada orang cakap lagu tu buat menganying sifat 20. Dia tak kenal siapa dia ulama mengarang sifat 20 ni. Sampai sekarang ulama Azhar silibus mata pelajaran tauhid di Masjid Azhar baik, di Jamiah Azhar baik, sifat 20. Adakah awak lebih alim daripada ulama Azhar? Seorang daripada guru kita Syekh Jamal Faruq Ad-Daqq Al-Hasani, kita ni main ngajar tak bawa, duduk dalam kepala otak kita. Mukrik ya baca. Mukrik baca. Baca. Dia dengar. Salah dia boleh tegur. Kita tak ada.
Ni dalam pelotok alim tak alim. Awak jadi mufti baca Quran tengok kertas salah lagi. Awak jadi mufti baca Quran tengok kertas salah lagi. Ha? Bagaimana awak nak pelekeh ulama-ulama dulu? Nah. Ni penat ni. Tak marah kena marah. Bukan nak marah nak menerang kat ni. Biarnya kita nyata. Ni orang panggil apa? Ruwaibidah. Nak orang panggil wak mari kesamaran dengan sifat yang ada, orang panggil bakat sihrul bayan. Sedap dalam berkata-kata. Oh, sedap. Orang awam ni sedap dengar. Takkan dia salah. Ni, saya yang jahil pun saya faham dia berhujah dengan Quran dan hadis yang sahih. Ada ni orang-orang awam kan dia komen dalam Facebook. Saya yang jahil ni pun faham. Doktor, Profesor Al-Fadilatul Mufti berhujah dengan Quran dan hadis yang sahih. Mu jahil tiba-tiba mu faham pula dah. Bagaimana mu jahil ni boleh faham? Ni ngarut sungguh orang awam ni cakap. Kenapa dia dengar orang tu baca Quran sedap dah ni, baca dengan lemuk manis, cakap dengan hebat, sebiji sebutir sebut sedap ya dengar. Terang je kata, terang lah. Boleh lah. Ni orang panggil sihrul bayan. Apa sihrul bayan? Orang panggil sihir dalam berkata-kata. Sihir. You mari kesamaran dia kata. Kita bukannya mazhab Syafi'i piau pun. Yang mari tu. Tak payahlah nak mengaku kita mazhab Syafi'i sangat. Bukannya kita taklid mazhab Syafi'i betul-betul pun. Contoh kita pergi beli di shopping komplek, di Pavilion, di Tesco, di Giant. Kita pergi beli shopping di Giant, di Tesco. Pernah dah kita bila nak bayar ke cashier kita akak jual beli? Ada? Benar tak? Kita cakap ke cashier, kita bagi tahu ke cashier tu, saya beli ni cashier dengan harga yang tersebut. Ada? Cashier pun jawab, saya jual dengan harga yang tersebut. Ada? Tak benar. Kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i, tak sah jual beli. Mesti kena ada akad ijab kabul. Saya beli, saya jual. Itu. Kita pergi beli air di Mesing. Mesing kita masuk duit RM2.5 kita tekan Milo, jatuh belebok Milo. Ada kita rakyatkan Mesing. Saya beli ni Mesing, air Milo dengan harga yang tersebut. Pak Mesing pun jawab, saya jual air Milo ini dengan harga yang tersebut. Ada? Kita pun tak ikut pun mazhab Syafi'i. Sedap. Kat kita orang awam ni pun ya juga. Ni orang panggil ruwaibidah. Ni orang panggil orang khianat kat agama ni. Wak mari kesamaran, wak mari khianat pada umat. Jadi kita pun iyalah kita ni bukan mazhab Syafi'i pun sebenarnya. Kita tak belajar pun kita al-um. Tengok. Ya mari pula. Awak mazhab Syafi'i? Ya, saya mazhab Syafi'i. Apa nama Muhammad, apa nama Imam Syafi'i? Kalau kampung mana boleh jawab? Tahu Syafi'i ya. Tak jawab. Awak belajar tak kitab Imam Syafi'i? Al-Um, Ar-Risalah. Tak ada, saya baca majalah ada. Tak pernah baca pun Ar-Risalah, Al-Um ke apa. Awak mazhab Syafi'i apa ni? Tengok. Awak mari bengong dalam pelotok kita. Memanglah awak dak ngaji Al-Um. Kalau awak belajar Al-Um, awak hebat lebih pada mufti Mesir lagi. Orang yang belajar di Darul Ifta Mesir tak siapa di kitab Al-Um. Kitab Al-Um tu orang yang kemudian daripada Imam Syafi'i. Zaman selepas daripada Imam Syafi'i wafat pun tak faham gapo Imam Syafi'i cakap dalam tu. Banyak tak faham. Kenapa? Karena lengguk bahasa seni orang panggil bercakap tulisan Imam Syafi'i sangat tinggi. Payah nak faham. Sehingga ashabul wujuh, anak-anak murid Imam Syafi'i, antaranya Al-Imam Juwaini, Imamul Haramain, dia karang kitab syarah. Syarah bagi Al-Um. Kenapa? Karena orang kemudian ni tak faham dah kata Imam Syafi'i. Allah, hebatnya Imam Syafi'i. Dah kita ikut mazhab Syafi'i ni apa maksud? Ikut mazhab Syafi'i dengan makna kita mengikut ulama-ulama, imam-imam yang berfatwa, yang berijtihad di atas qawaid dan dawabit al-imamuna asy-Syafi'i telah gariskan. Itu maksud. Itu kita taklid dengan ulama-ulama yang berijtihad dan berfatwa di atas qawaid dan dawabit yang telah digariskan oleh Imam Syafi'i. Maka kita mazhab Syafi'i walaupun tak sama dengan qaul Imam Syafi'i yang asal. Sama. Kita mazhab Syafi'i.
Tak? Siapa yang mengatakan sah jual beli dengan tanpa akad? Imam Nawawi, nah, dan Imam Ghazali. Imam Nawawi ulama mutaqaddimin mazhab Syafi'i. Sah, cukup dengan taradhi, redha meredai. Nah, kita pergi Giant kita beli, cukup dah nyucu. Cukup dah. Baki juga, beres. Jom. Redha tu. Nah, kita tekan air milu di mesin dia tu belebok air milu. Redha. Nah, hak tak sahnya bila kita tekan air milu jatuh air tiger. Tu baru tak sah. Nah, tekan air milu keluar air imam. Air kasbah. Tu baru tak sah jual beli. Kena kocok mesin tu. Woi. Nah, mana ni aku nak beli air milu tu, air tiger ni. Nah, baru tak sah. Tadi ni. Lagu tu. Siapa dia? Imam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi ulama mujtahid yang berfatwa dan berijtihad di atas qawaid dan dawabit yang telah digariskan oleh Imam Syafi'i. Maka kita taklid ke dia. Habis kita mazhab Syafi'i walaupun kita mengikut Imam Ghazali, Imam Nawawi. Nah, kerana mereka ni bukan mujtahid mutlak. Nah, tengok. Asal makna zakat fitrah Imam Syafi'i, makanan mengenyangkan pada negeri tempat kita diambil. Kalau negeri Arab gandum, anu mereka roti. Tempat kita beras. Dan lah ni ada lagi orang bawa beras pergi jemput tu imam nak bayar zakat betul. Ada lagi? Ada lagi setengah-setengah tempat ada ni. Tapi tak ada dah. Nah, tak ada dah bawa beras gen segon kata belakang. Oh iya dah ni. Nak pergi ke imam bayar zakat terus. Nah, tak ada dah. Lah ni bawa duit Asal siapa dia mazhab boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan harga? Ini mazhab Hanafi. Tapi tak ada ke imam-imam dalam mazhab Syafi'i yang berfatwa sedemikian? Sama seperti itu? Ada. Imam Bulqin. Imam Bulquni sah zakat fitrah tanpa dengan zakat fitrah yang asal, yakni dengan harga. Mana? Kita pergi jumpa tu imam, kita kata, ini tu imam harga fitrahku, harga fitrah tanggungan aku, anak bini aku. Ambil. Sah. Keluar tak mazhab Syafi'i? Tak keluar. Data-data orang ni mari gini. Ni. Kita bukan mazhab Syafi'i pun. Dia nak mari selalu kita. Nah, kita kat selalu. Ya, kita bukan mazhab Syafi'i. Allah, peliklah serah. Tak. Kita mazhab Syafi'i. Kita Syafi'iyah. Dah? Itu. Lagu tu. Habis. Allah, banyaklah karanya. Maka sebab itulah Nabi SAW diajar oleh Allah untuk jawab gitu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seumpama dengan Tuhan, satu pun tak ada. Maka surah ni dipanggil surah apa dah? Suratul Ikhlas. Bunyi dah ikhlas. Ada dengar ada ikhlas. Dak bunyi ni. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada dah ikhlas. Tak bunyi bab ikhlas. Ikhlas dah cerita dalam surah lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ada bab ikhlas. Innallaha yuhibbul mukhlisin. La yanahum ajma'in la ibadaka minhumul mukhlasin. Ada cara bab ikhlas. Tapi suratul Ikhlas tak bunyi ikhlas. Apa tu? Satu daripada i'lan bi khafi. Isyarat daripada Nabi SAW ialah kita nak menegakkan tauhid, nak menegakkan kebenaran, mesti kena licin hati amma Allah. Licin lillahi ta'ala. Sebab tu kata Imam Malik radhiyallahu anhu, kalau kamu tengok seorang laki-laki yang apabila dia menegakkan kebenaran, diadakan pada lidah dia dengan caci maki, ditambah-tambah, diajinamotokan pada lidah dia dengan caci makian, maka ketahui olehmu bahawasanya ada sesuatu dalam hati dia, niat bukan kerana Tuhan, ada selain daripada Tuhan, tidak kerana Allah. Maka sebab tu kita berkhilaf dengan saudara kita yang berfahaman dengan fahaman tashbih, tajsim, al-wahabiyah, tabdi'. Kita jangan jadi seperti dia. Dia tetap saudara kita, dia tetap orang Islam, dia tetap ahli kiblah, dia tetap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mendahului Allah dan Rasul, jangan mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda hak dia
seorang umat dia masuk neraka. Nah, sebab itulah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika mana orang tanya dia tafsiran pada ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, selagi akan Tuhan bagikan pemberian Tuhan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fatarda, dan kamu akan redha. Maka orang tanya Abdullah bin Abbas raisul mufassirin, nah, apa maksud pemberian Allah Ta'ala sampai Nabi ini jadi redha? Maka jawab Abdullah bin Abbas, Nabi SAW akan redha, nah, apabila semua umat dia, nah, kullu ummah, semua sekali umat Nabi, kulluhum dakhalal jannah, semua sekali mereka itu masuk syurga semua, baru Nabi redha. Tiba-tiba kita mendahului Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana? Mu nak masuk neraka ke? Benar ah? Jangan. Nah. Bapa kita nak mendahului Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lagi nak suruh kita pakai masuk syurga. Bapa kita nak hunjam saudara kita pakai dalam neraka? Begitu. Nah, maka sebab tu kita berkhilaf dengan demo tu, jangan kita jadi seperti demo tu. Apa dak? Kita berkhilaf dengan Syiah, jangan jadi kita seperti Syiah. Syiah mengkafirkan sahabat, Syiah menanamkan kebencian dalam hati-hati kita umat, dendam, benci. Maka kita jangan gitu. Kita tanamkan rasa cinta, kasih sayang. Nah, kita jangan mengkafirkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan kita menyata hukum. Tak sama orang yang menghukum dengan orang yang menyata hukum, yakni berhukum. Orang menghukum ni orang yang layak menghukum, qadi, mufti. Adapun kita bukan qadi, bukan mufti, kita hanya berhukum menyata hukum Allah Subhanahu wa taala. Bermakna kalau orang tanya apa hukum orang yang melaknat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya murtad, kufur dengan Allah. Tapi untuk kita kata si anu tu murtad, si anu ni kafir, nak golongan ni kafir, laknat Allah semua sekali, itu jangan. Selagi mana tak nyata pada kita, nah, jangan dipukul sama rata semuanya. Karena ada Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman, mereka ni tak mengkafirkan sahabat, tak pernah mengkafirkan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, tetapi mereka melebihkan Sayyidina Ali daripada segala sahabat-sahabat yang lain. Mereka Syiah Zaidiyah. Syiah fiqh mereka hampir dengan Syafi'iyah. Nah, adakah kita nak kata Syiah semua kafir? Yang ni Syiah Zaidiyah ni, dia tak kafir sahabat, murtadnya setengah daripada i'tiqad Syiah. Kenapa? Kerana mengkafirkan sahabat, mengkafirkan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, mengkafirkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ada pun mereka tak kafir, tak apa-apa. Maka sebab tu kita jangan jadi qadi mufti. Kita ni pomeng. Kita posmeng, pomeng kereta. Awak kerja mau batu, tiba-tiba jadi qadi kita. Kafir lah kau tu. Jangan. Hendaklah kita benar-benar duduk di atas jalanan yang wasatiyah, yang sederhana. Begitu. Baik. Satu daripada alamat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni nya, antalida ummata rabbataha. Ibu tu akan melahirkan tuan bagi dia. Maka bagai-bagai tafsiran ulama lah. Apa maksud dengan ibu yang melahirkan tuan bagi dia? Setengah daripadanya ialah ini banyaknya peperangan akan berlaku. Jadi bila banyak peperangan, maka berlakulah orang panggil hamba. Sekarang ni tak ada hamba-hamba, kan ada perang. Tempat perang berlakulah perang hamba tak hamba ke apa semua sekali. Kita tak ada hamba. Sekarang tak perang. Lagi akan berlaku peperangan yang besar. Berperang. Dan bila berperang akan berlaku pula lah hukum hamba-hamba ni. Berlaku pula lah orang panggil hukum hamba-hamba. Maka bila seorang tuan tu dia wati, dia jimuk hamba, maka keluarlah anak tu jadi merdeka, jadi tuan bagi ibu dia. Itu maksudnya. Yakni apa maksud? Akan banyak berlaku peperangan. Setengah daripada tafsiran ulamanya. Lagi, wa antaral uratal alat wa antaral uratal alat ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani. Lagi pula
Nabi SAW sebut pada Jibril AS, setengah daripada alamat yang dekat dengan kiamatnya ialah, apabila orang yang berjalan tak ada selipar, maknanya ibarat daripada kinayah, daripada miskinnya orang ni, dan kain baju tak cukup, ri'a asya'i wa antara al-urata al-alata ri'a asya'i. Apabila kamu melihat orang yang jalan tak ada selipar dan dia bertelanjang, yang ni baju tak cukup, miskin, dan hanya dia mengembala kerjaannya orang Arab Badui, mengembala kambing, ri'a asya'i mana mengembala kambing, ri'a mana mana jaga, ra'iyah, ri'a apa, kullukum ra'i mana ketua, mengembala, kamu semua ni pengembala, yang ni ri'a asya'i, hijaunya tugasnya menjaga kambing saja. Tetapi yatatawaluna fil bunyan, tetapi mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi. Ini juga bagai-bagai ulama mentafsirkan maksudnya. Apa maksud ni? Apabila melihat orang berjalan tak ada pakai selipar, baju tak cukup, lagi pula jaga kambing yang hijaunya, tapi buat bangunan tinggi-tinggi, apa maksud ni? Nabi cakap lagu ni tapi tafsiran ulama dalam kitab fiqh tahawulat, tengok bagai-bagai. Setengah daripadanya ialah dikatakan orang yang wa antara al-hufata al-urata al-alata, muaka tengok orang yang jalan tak ada selipar dan orang yang bertelanjang mana pakaian tak cukup. Mereka inilah yang akan membina bangunan-bangunan kekayaan duk tangan mereka. Betul tak? Sekali sebut gitu nampak tak lah ni? Nampak? Hak kaya-kaya siapa? Hak baju tak cukup lah kau. Ni. Hak kain belah pakai jubur tahi ni. Hak dah cukup lah kau kain baju. Hak baju kat ni. Hak nampak bekok-bekok kopek gawa punggung jalan geduk-gedak. Ni hak kaya-kaya. Telanjang tapi mereka lah berlomba buat bangunan. Tengok. Betul sungguh. Setengah ulama kata ini maksud dengan apa? Akan kembali zaman kekayaan manusia ni berlimpah ruah. Tu akan datang waktu zaman tu yang apabila kamu lihat kemarinnya dia selipar pun tak nak beli, tiba-tiba esok tu kaya, wak rumah teru. Tengok wak rumah teru akan siapa zaman tu? Zaman tu zaman fitnah pada agama. Zaman fitnah pada agama. Dalam cerita hadis Nabi SAW yang panjang, Nabi SAW satu harinya dia menangis lihat seorang sahabat Nabi namanya apa, Mus'ab bin Umair ke? Tak ingat. Mus'ab bin Umair ke? Seorang sahabat Nabi yang nama Mus'ab bin Umair yang dulu di Mekah kaya, pakai baju mewah-mewah. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu di Mekah dulu dia kaya, tapi bila dia berhijrah dengan Nabi SAW, falamma ra'ahu Rasulullah SAW baka lillazi kana fihi minan ni'mati, maka Nabi menangis kerana mengenangkan Mus'ab bin Umair ketika mana di Mekah mula Allah sangat jangok, pakai baju mahal-mahal, handsome, segak-segak. Kenapa? Manjanya dengan mak dia ni. Wallazi huwal yauma fihi, tetapi dia sekarangnya dalam keadaan ni, dalam keadaan miskin. Dalam keadaan baju tak cukup, pakai baju pun tak cukup. Dulu kaya duduk di Madinah, duduk di Mekah. Bila berhijrah dengan Nabi SAW mari ke Madinah, habis. Miskin. Papa kedana dah jadi. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sabda, kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hullatin wa raha fi hullatin wa wudi'at baina yadayhi sahfatan wa rufi'at ukhra wa satartum buyutakum kama tustarul ka'bah.
Tengok. Nabi menangis. Lalu Nabi SAW kata kepada orang ramainya, bagaimana kaifa bikum, bagaimanalah keadaan kamu? Nabi merenung. Iza ghada ahadukum, apabila esoknya satu hari nanti, fi hullatin, pada satu hari nanti, berpergi kamu pada pagi, waraha fi hullatin, berpergi kamu pada pagi pakaian lain, waraha fi hullatin, petang malam pula keluar rumah baju lain pula, mewah mana gitu. Pagi keluar pergi jabat baju lain, malam baju lain pula, mewahnya kamu. Nabi SAW sebut, wa wudi'at baina yadayhi sohfatan, dan diangkatkan satu hidangan ni, bukan sebut je hidangan, tapi meja tu penuh dengan makanan. Mana gitu? Mewahnya makan. Lagi akal gitulah Nabi SAW sebut pada sahabat. Wa rufi'at ukhra wa satartum buyutakum kama tustarul Ka'bah, dan kamu akan menghiaskan rumah kamu sebagaimana kamu menghiaskan kelambu Ka'bah. Mana-mana gitu. Mewah. Tukar lansir, tukar sofa. Bukan setahun sekali, sebulan sekali tu. Setengah-setengah kayu seminggu sekali. Bunyi perabot baru pula. Berkenang, tukar. Akan datang. Dan memang ada sungguh. Orang kaya tak kira dengan kita rakyat marhim ni. Kita rakyat marhim pun termasuk dah dalam hadis ni. Okey? Pagi tadi baju lain, malam baju lain pula. Masuk dah. Iza ghada ahadukum fi hullatin wa raha fi hullatin. Ya, pagi keluar baju lain, malam baju lain pula. Mewahnya sahabat Nabi RM11 ya. Hijrah daripada Mekah tu duduk dalam keadaan mewah, mari dengan Nabi SAW di Madinah, nak menyelamatkan agama, nak menegakkan Islam, nak berjuang dengan Nabi SAW. Siapa kau Nabi tengok jatuh air mata, menangis Nabi. Allah mengenalkan apa dulu mu ni mewah, dia kata Mus'ab bin Umair, tapi kat Umair Madinah ni lagu ni siang. Lagu manalah satu hari nanti kamu manusia ni, umat Islam akan mewah sangat. Bagaimana mewahnya? Siapa kau keluar pagi baju lain, balik petang keluar pula malam baju lain pula. Makan sebut je satu hidangan, tapi gak meja penuh beraneka bagam makanan. Tengok. Siapa tak tahu nak makan gapo, lauk gapo. Ada belaka gula, sup, sup giabok. Macam-macam. Kari kepala kambing. Ada macam-macam. Tak tahu nak pilih gapo, pening nak makan. Nak makan gapo dia? Tak kenal belaka ni. Sedap belaka. Takkan nak makan sosok. Ni sup giabok dulu. Habis sup giabok, tambah pula nasi sepinggan pula, kari kepala kambing pula. Nyanyi pecah perut makan gitu. Mewahnya makanan. Dah mewahnya orang panggil siapa tahap nak hias rumah tu supaya hias kelambu Kaabah lah. Kayanya. Tu. Qalu, maka berkata para sahabat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, nahnu yawma idzin khairun minna yawma natafarragu lil ibadati wa nukfa mu'natah. Mu'nah. Lalu sahabat Nabi kata, wahai Rasulullah, tentunya keadaan kami pada waktu tu, pada waktu Rasulullah sebut kami ni akan kaya, kami ni akan mewah, kami ni akan kaya, kami ni akan senang nenek, lebih baik daripada keadaan kami sekarang. Maknanya senang lah duduk dalam lekong macam kita ni. Tapi semakin duduk dalam lekong, semakin kurang hemah nak ngaji, nak belajar. Orang tua-tua dulu duduk dalam pondok. Mana ada ekor bung. Ni tak ada lampu pakai pelita. Berasak naik kebuk ni. Tapi rajin nada kitab. Siapa pukul 1 pagi kadang-kadang mengaji. Orang dulu-dulu. Siapa alim boleh jadi tok guru di Masjidil Haram. Siapa diiktiraf oleh Syekhul Azhar, Syekh Idris Al-Marbawi, tuan guru Haji Ahmad, diberi gelaran mahir kerana mahir dalam ilmu usuluddin dan usul fiqh. Alim orang Melayu dulu. Mewah kau duduk. Tak ada kita, tak ada kapek-kapek gini ni. Ada orang panggil ada ekor-ekor sedap sejuk macam duduk shopping komplek ni. Tapi hemah ngaji tinggi. Maka sahabat kata, ya Rasulullah,
kalau kami zaman kami tiba di zaman tu, takut kami lebih baik dalam ibadat. Dah senang kan? Nah, baju pun banyak lah boleh tukar. Nak makan pun mewah, boleh hidang banyak-banyak jenis. Nak lauk pauk. Nak kaya-raya boleh tukar perabot, mudah senang. Nah, takut kami lebih baik pada ramai kami dan nak buat ibadat. Nah, nahnu yauma idzin khairun minna. Kami ni pada hari itu khairun minna, lebih baik daripada sekarang. Yau natafarra'u lil ibad. Untuk kami ni semangat untuk beribadat. Nah, natafarra'u lil ibadah wa nukfa mu'nah, dan kami cukup untuk apa? Tak perlu orang panggil nak cari rezeki lebih-lebih, tak sibuk lagi nak cari rezeki. Wa nukfal mu'natah wa nukfa mu'nah, mana kami cukup dah, tak kena sibuk nak menega-menega siapa perlu jubut tahi, tak perlu dah. Cukup. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah jawab, la, tidak. Antum yauma khairun minkum yauma idzin. Dengan keadaan miskin sekarang lebih baik daripadamu dapat kemewahan yang aku sebut pada masa lagi akan datang. Tengok. Nah, sungguh. Dah mewah tak lupa apa korong lah. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kaya tak semestinya orang panggil lebih baik daripada miskin. Tapi bukan semua orang kaya itu kurang. Bukan. Baik. Maka itulah setengah daripada maksudnya apa? Wa antara hufatal uratal ala ri'a asya'i. Kamu akan tengok bahawasanya orang yang berjalan kaki tak ada selipar, tak ada pakai alas kaki, dan dia telanjang, tidak cukup kain, menjaga hanya pada lembu kambing. Yatatawaluna fil bunyan, tapi dia berlomba-lomba, mereka itu manusia nak buat bangunan tinggi-tinggi. Yakni apa? Kekayaan berlimpah ruah. Sehingga mana? Sehingga orang yang miskin tak boleh nak beli selipar pada hari ni, esok tu akan kaya buat bangunan dah. Ulama kata gitu. Akan sampai zaman tu. Akan sampai zaman tu. Yakni zaman kemarinnya kita selipar pun tak boleh nak beli. Esok beli rumah baru. Kaya tak kaya. Akan sampai zaman tu. Adakah zaman tu lebih baik daripada zaman kita sekarang? Tak juga. Baik tak baiknya atas diri kita. Atas semangat kita, atas kuatnya kita mujahadah nafsu kita. Masa tak ada ekong, kita rasa panas masjid. Kalau pasal ekong ke senang buat ibadat khusyuk. Ngaji ke sejuk. Tak berasalah orang panggil peluh-peluh titik ke bodak. Bila pasal ekong, supaya juga. Tak ada dekat masjid ke? Tak mari ke? Tak etikah ke? Tak mari ngaji ke? Supaya nyanyi aku tu imam masjid tu pasal ekong habis duit banyak-banyak ni. Cara kau dengar orang panggil aduan. Kalau kapek ni baru sikit kan sedap, nyunyuk rasa kalau semaya. Rasa duduk terbel semaya. Tak sakit tumi-tumi. Tukar kapek baru. Dak mari juga sejik. Kalau ada reha-reha untuk ngaji kan, senang nak letak kitab, nak dobik, nak tulis ke apa. Ada reha, ada guna-guna ke, nak nulis ke apa. Dah bawa pen ke, dah bawa kitab ke, orang ngaji sama lah. Kata ni. Gitulah kita ibarat manusia ni. Bukan nanti tunggu kaya baru molek agama dak. Agama ni diri kita sendiri sejauh mana. Sahabat mula sanggup tinggal kekayaan di Mekah untuk pergi ke Madinah. Nak berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak jaga agama, nak menghidupkan Islam, sehingga Nabi tengok titik air mata. Tadi Nabi kata kamu umat Islam akan kaya nanti ni. Kaya sungguh-sungguh. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, takut kami waktu tu lebih baik dah daripada waktu kami sekarang ni. Nisbah nak buat amal ibadat pun rajin, dan tak kena sibuk dah nak cari harta nafkah, nak penuhkan perut anak bini tanggungan kami, tak sibuk dah kerana kaya. Nabi kata, la, tidak. Antum yauma idzin khairum minkum antumul yauma khairum minkum yauma idzin. Kamu pada hari ini lebih baik daripada kamu pada hari akan datang. Hak kaya aku sebut tadi tu. Allah. Itu maksudnya. Baik. Summa qala ya Umar. Summa intalaqa. Kemudian intalaq. Mana intalaq ni akak punggung lah laki-laki tersebut.
falabistu maliyan. Dan keluar daripada tempat bersama dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjalan laki-laki tersebut lama masanya maliyan. Lalu summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'ili, mu tahu tak siapa yang mari soal? Sejak daripada bulan berapa dah kita duk baca hadis ni. Mu tahu tak orang yang mari soal tadi? Qultu, maka aku pun jawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulullah yang maha mengetahui. Aku tak tahu langsung, maksudnya gitu. Isim tafdil laisa min babih. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, fa innahu Jibril, maka sesungguhnya yang datang menanyakan Islam, iman dan ihsan serta alamat kiamat itu ialah Jibril. Yang berupa dengan rupa manusia. Atakum yu'allimukum dinakum, dia mendatangi kamu nak mengajarkan tentang agama kamu. Di sinilah kita faham bahawasanya agama mempunyai binaan dia, mempunyai rukun dia. Sebut sepatah agama, tapi ada orang panggil iman, Islam, ihsan dan hari kiamat. Empat perkara orang panggil rukun agama. Sebut je rumah, masjid, tapi nak boleh kau jadi masjid ni kena ada banyak mana ni, batu-bata, seming, gapo dah ni, baru mudah nak sebut masjid. Tak perlu pun supaya sebut agama, perlu tak perlu, tapi nak boleh kau kita belajar faham setiap rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan dan tentang kiamat. Inilah kita kena belajar sampai mati. Ilmu fardu ain nilai ilmu agama, tauhid, fiqh, tasawuf dan tentang hari kiamat. Jangan kita takut bunyi hari kiamat, kiamat semua ni. Jangan. Mesti kita kena belajar. Bahkan belajar tentang fiqh tahawulat ni supaya kita dapat menangkapi bagaimana apabila berlakunya apa hak Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebut ni, bagaimana yang keadaan kita nak menghadapi benda tersebut. Keadaan kita nak hadapi benda tersebut. Mari orang panggil fitnah akhir zaman, tukang syarah, khutabaul fitnah. Bagaimana kita nak menghadapi? Takut kita turut hati. Ni orang yang tak pernah dengar orang panggil tentang alamat kiamat, bila dia dengar orang ceramah qala Allah, qala Rasul, wajib kita kena serang itu, dia tu kafir, dia tu tolak Islam, dia tu wajib halal darah, bunuh. Kita pun semangat takbir. Semangat lah kita ya. Kita pun masuk dalam jumlah ahlul fitan. Habis. Maka sebab tu wajib kita kena belajar fiqh tahawulan, fiqh perubahan zaman, supaya apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang alamat-alamat akhir zaman, kita pun tahu bagaimana nak menghadapi bila jumpa orang lagu ni, suasana lagu ni, keadaan lagu ni, apa yang telah Nabi sebut. Maka kita bagaimana nak jaga diri kita. Ikut tu serta jangan. Apa sahaja hak berlaku sekarang Nabi sebut. ISIS ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada. Nabi kata la tataharraku, jangan kamu gerak, jangan menggerak-gerakkan tangan dan kaki kamu, jangan. Duduk tetap di atas dalam rumah-rumah kamu. Senyap dalam rumah kamu. Jangan kamu gerak tangan kamu, kaki kamu untuk keluar sertai, jangan. Kerana fitnah besar. Iza ra'aitum ru'yatus suda, apabila kamu melihat adanya panji-panji hitam. Ni hadis ni ulama sekarang tangguh di atas kemunculan golongan yang mengaku kata sahibud daulah. Memang Nabi sebut mereka menamakan mereka tu sahibud daulah, tuan negara. Ya, Islamic State ni, Islamic State Iraq dan Syria. Ya, sahibud daulah sama. Dan mereka bawa panji-panji hitam. Ya, sama. Dan mereka saling berbunuh-bunuhan sesama mereka. Ya, sama. Maka apa tugas kita? Jangan gerak kaki tangan lagi. Jangan. Kenapa? Bimbang takut kita pergi bunuh orang Islam sama Islam. Bahaya, dosa besar. Orang yang terlibat dengan pembunuhan darah umat Islam, walaupun dengan lidah, dia tak pergi perang, dia suruh dia mula-mula sekali akan dihumban dalam neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main. Angka sebab tu jangan terlibat dalam pembunuhan umat Islam, jangan.
Nah ada ni. Lagu tu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan hadis yang ketiganya an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadana rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, kita berhenti situ dulu. Kita masuk hadis yang ketiga, riwayat daripada Abi Abdurrahman anak kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ngepeng sikit sini. Elang. Siapa-siapa yang nak beli buku, buku soal jawab, Q&A soal jawab agama, tentang orang panggil isu-isu yang timbul sekarang lah, boleh lepas ni jumpa di belakang juga. Buku dikeluarkan oleh Galeri Ilmu. Tajuk dia ni tak ada kaitan pun dengan isi dalam ni. Tajuk dia ni tak ada kaitan, namun kata saya takabur kau pula. Buku ni bukan saya tulis, orang mari rakam soal jawab di rumah secara mubasyarah langsung, tak ada rojok-rojok kitab ke apa. Jadi bila dia sudah buat, dia rakam-rakam, saya pun tarik. Jadi dia buat buku jadi dia tak tajuk lagu ni. Saya kejut lah tajuk. Ini Piu Faiz jawab soalan-soalan agama. Jadilah seperti Piu Faiz. Kata mana ni? Pelik sangat tajuk ni. Apa tajuk lagu ni? Kata dok Ustaz. Dia kata ni tajuk telah diviralkan dalam Facebook. Oh gitu. Dalam Facebook kan? Ada kan? Nah, Rashid selalu menghadiahkan isterinya bunga. Rashid selalu membawa isterinya makan di restoran yang mahal-mahal. Rashid selalu memberi buah tangan cenderamata rantai emas, gelang emas pada isterinya. Jadilah seperti Rashid. Gitu. Jadilah seperti dolar. Dia lah ni viral dalam Facebook gitu. Jadi sebab tu dia pun letak tajuk buku lagu ni. Ada orang beli, dia ingat kau cerita tentang kita. Ingat aku cerita tentang biodata kita. Gong molek sini. Dia beli buku ni nak tahu cerita hari kita. Kata bukan cerita aku ni. Ni cerita soal jawab ya. Tak ada kaitan pun tajuk buku ni dengan isi dalam. Isi dalam ni soal jawab. Soal jawab tentang hukum-hukum hukum-hukum fiqh lah. Bab taharah siapa habis bab isu semasa gapo semua sekali ada dalam ni. Jadi siapa-siapa yang minat untuk beli, harganya RM18. Ada dah tulis belakang. Tapi dengan harga RM18 ni telah pun menderma kepada pondok kita, Pondok Rumi Sufi Jawi Raudhah Sufiyah Sunniyah Salafiyah yang sekarang ini sudah pun alhamdulillah adanya orang infak kapek, ekong pun siap gapo semua. Cuma ada beberapa lagi lah kita naknya. Kita nak letak kursi untuk tetamu kita duduk, tetamu luar-luar mari. Tak kena duduk selo ramai-ramai bawah gitu je. Nak naik tinggi sikit tutup guru kan. Nak buat kursi tu buka 2-3 ribu kau. Nak tepah di Malaysia ni 3 ribu, kalau tepah di Arab Saudi ni 1,000. Tapi lambat pula nak mari dengan kargo gapo lah. Payah weh. Jadi tepah dengan Malaysia 3 ribu lebih. Jadi ada lagi lah benda-benda kita nak buat persiapan. Jadi kalau siapa-siapa yang beli buku ni, automatik dah dia telah menderma kepada Pondok Rumi Sufi Jawi. Di sana pun ada MP3. MP3 orang boleh dengar aku kereta berapa tu. MP3 CD-CD pengajian kuliah-kuliah pengajian kitab apa semua sekali insya-Allah. Lepas daripada sembahyang Isyak bolehlah siapa yang nak beli boleh jumpa pada Ustaz Karim yang ada di belakang. Buka mana ni belakang tu? Di belakang ni dah. Insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam
ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي اليمن وفي ميانمار وفي فطاني وفي بلادنا ماليزيا وفي كل مكان وفي الأرض الإسلام وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.